Dan baginda SAW dibawa ke Sidratil Muntaha. Perkataan sidrah dalam bahasa Arab, terjemuh dalam bahasa kita dengan makna pohon bidara. Pohon bidara, sidrah ni. Pohon bidara ialah pohon yang daun dia digunakan untuk mandi mayat. Sidrah. Diberitahu itulah tempat yang menjadi sempadan makhluk yang ada di bawahnya. Tidak boleh lagi naik lebih daripada itu. Bahkan ahli-ahli sains di zaman sekarang membuat kajian. Mereka mengatakan ada di kawasan ini, andaian mereka. Mereka tak tahu nama apa. Kawasan itu tidak boleh ditembusi oleh cahaya sekalipun. Kalau matahari yang besar pun sampai di situ hancur. Matahari yang lebih besar daripada bumi tempat kita duduk ni, sampai di situ jadi hancur, kata mereka. Itu andaian, tapi Quran sudah beritahu. Nabi SAW sudah beritahu. Mungkin yang mereka kaji itu tak sampai situ lagi. Ini lebih tinggi, wallahu a'lam. Dan Nabi SAW melihat di umbi pokok Sidratil Muntaha itu sungai-sungai. Keluar daripadanya sungai-sungai yang airnya bersih. Sungai susu yang tidak berubah rasanya. Sungai arak yang lazat diminum, yang tidak memabukkan. Sungai madu yang ditapis. Madu saja yang tidak ada lilin dan tidak ada lebahnya. Tak ada bekat notong dah. Main atas dunia ni khabak kayu lagi nak ambil air madu lebah. Dia ketik lebah lagi ni tak ada. Air madu saja keluar. Yang terlalu besar sungainya. Terlalu besar disebut kepada orang Arab. Begitu juga pohon bidaranya terlalu besar. Kalau berjalan 70 tahun pun tak habis, Nabi kata. Ini dalam bahasa Arab bila sebut 70 tahun, 70 ini jumlah yang terlalu besar. Tak boleh nak banding. Dan buah-buahnya besar seperti qolah-qolah Kampung Hajar. Di mana ada kampung nama Kampung Hajar, besar mana qolah tu wallahu a'lam. Kalau kata besar qolah, dia punya buah. Dan daun-daunnya laksana telinga gajah. Terlalu besar daunnya. Dan diliputi oleh berbagai-bagai warna yang tidak diketahui banyaknya warnanya. Malaikat Allah. Dan dia berubah. Bergelap, berubah warnanya. Terlalu indah dan cantik. Dan di umbinya pula ada 4 batang sungai lagi. 2 sungai yang batin dan 2 sungai yang zahir. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah dia sungai-sungai ini wahai malaikat Jibril? Jawab malaikat Jibril, 2 sungai yang batin yang di dalam itu ialah sungai dalam syurga. Dan 2 sungai yang zahir itu ialah Nil dan Furat. Sungai Nil di Mesir dan sungai Furat di Iraq. Nil dan Furat. Sungai yang diberkati oleh Allah. Macam mana hulu dia boleh duduk atas langit? Ini alam gaib yang kita tak mampu nak fikir. Kebesaran Allah Ta'ala ini alam gaib yang ditunjukkan kepada Nabi SAW pada malam itu. Memanglah hari ini orang nak cari ulu sungai Nil tak berjumpa. Di mana punca airnya tak berjumpa. Sungai Furat dalam petanya sampai ke Turki. Sungai Nil melalui beberapa buah negara di Afrika. Yang ada tasik, beberapa tasik lagi. Ini ialah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan Allah. Di mana di kawasan Nil dan Furat ini dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi tempat zahirnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tempat tamadun awal manusia. Tamadun awal manusia. Dan disinilah menjadi pergolakan di antara Islam dan Jahiliyah. Sejak zaman dulu sehingga hari ini. Dan di Sidratil Muntaha, Nabi SAW melihat
malaikat Jibril rupanya yang asal. Ne dan Pura ini juga ialah sempadan negara yang dimimpikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan negara dia yang sebenar daripada sungai Nil di Mesir sehingga sungai Furat, sungai Euphrates. Euphrates ni sungai Furat di Iraq. Itu sepadang negeri dia. Sepadang negeri dia itulah dia. Negeri yang diasaskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan mereka nak balik semula. Jadi macam mana orang Yahudi nak terima peta perdamaian yang mewujudkan negara Palestin, kemudian negara Yahudi. Dia tak terima sekali-kali. Kerana dalam kitab dia mengatakan negara dia daripada Nil sehingga Furat. Termasuk Mesir, termasuk Iraq. Termasuk Mesir, termasuk Iraq. Dan termasuklah Al-Madinatul Munawwarah. Madinah masuk dalam peta dia. Sempadan dia sampai dekat Yambok. Yambok ni di selatan Madinah. Mekah tak termasuk. Tak termasuk Mekah. Dia pun tak berani nak pergi ke Mekah. Dia juga baca Ashabul Fil, dia baca semua tu. Orang Yahudi baca belaka. Sempadan negeri dia dekat Madinah. Di selatan Madinah. Itu sempadan negeri dia. Itu dakwaan dia. Oleh kerana itu, tidak ada dalam kepala orang Yahudi ini nak berdamai. Tidak ada. Cuma dia buat-buat saja. Dan serangan Amerika ke atas Iraq, ini adalah salah satu daripada perancangan dia untuk menolong Israel bagi meluahkan wilayah dia. Kerana Iraq juga termasuk negeri dia. Sebahagian Mesir termasuk negeri dia. Jordan, Syria, Lebanon itu masuk negeri dia belaka. Itu mengikut dakwaan dia. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan mereka. Di sini Nabi SAW melihat malaikat Jibril menunjukkan rupanya yang asal. Mengandungi 600 sayap. Tiap-tiap satu sayap memenuhi ufuk. Dalam Quran tersebut, malaikat itu uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Malaikat yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Ini ayat Quran mengatakan malaikat ni ada sayap. Malaikat Jibril mengandungi 600 sayap. Tiap-tiap satu sayap itu memenuhi ufuk. Berguguran daripada sayapnya warna-warni laksana permata. Permata, yakut dan permata yang lain yang tidak diketahui jumlahnya malaikat Allah. Kemudian Nabi SAW dia bawa melawat ke kolam Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami kurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ni ialah kolam yang diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila diminum air kolam ini tidak dahaga selama-lamanya. Tidak ada dahaga lagi. Oleh kerana itu dikatakan orang Islam yang maksiat masuk neraka mungkin dipelihara daripada dahaganya dan diselamatkan daripada neraka pada akhirnya. Tapi jangan buat mudah neraka ni. Jangan buat mudah. Di mana tiap-tiap orang Nabi ada kolam dia. Nabi kita diberi Kautsar. Pada hari kiamat masing-masing Nabi menunggu kolam masing-masing. Disebut dalam hadis Nabi menunggu umat dia datang dan dia kena umat dia melalui bekas wudu, bekas air semayang yang dia semayang di atas dunia dulu menjadi tanda, menjadi pasport untuk dia masuk ke kawasan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada di kalangan orang yang sudah ada tanda umat Muhammad tetapi dihalau daripada kolam. Lalu Nabi bersabda, ummati ummati ummati. Umat aku, umat aku, umat aku. Jangan halau dia. Jangan halau, jangan halau. Lalu dia beritahu, wahai Muhammad, mu tak tahu apa dia buat. Apa benda dia buat lepas mu wafat. Maknanya menyeleweng daripada ajaran Nabi. Inilah yang kita takut. Semayang dah, puasa dah, pergi Mekah dah. Tapi menyeleweng daripada ajaran Nabi. Ini kena jaga-jaga ni. Kena faham. Menyeleweng dalam banyaklah. Dalam cara hidup, dalam macam-macam. Kita kena faham. Kemudian dia bawa masuk ke dalam syurga.
Tiba-tiba di dalamnya ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Barang yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak terlintas di dalam hati manusia. Ini syurga. Disebut di dalam hadis, orang yang paling rendah masuk syurga. Hak yang rendah sekali lah, hak kelas rendah sekali. Tuhan beri kepada dia seolah-olah memerintah dunia ni. Kemudian Tuhan kata ke dia, mu fikir nak banyak mana? Tuhan kata ke dia, mu fikir nak banyak mana? Lalu dia fikir nak lagi. Kemudian Tuhan beri. Tuhan kata, mu fikir nak banyak mana? Fikir lagi. Dia fikir. Mu fikir nak banyak mana? Tuhan beri lagi. Akhirnya hamba tu, ya Tuhanku, tak ada daya dah. Habis sekadar itu. Inilah dia nikmat syurga yang paling kurang. Tiba-tiba Nabi SAW melihat di pintu syurga tertulis, orang yang memberi sedekah 10 kali ganda dan orang yang memberi hutang 18 kali ganda. Tulis di pintu syurga. Orang yang beri sedekah, dia beri pahala 10 kali ganda. Orang yang beri hutang, dia beri pahala 18 kali ganda. Lalu malaikat Jibril bertanya, Nabi bertanya, wahai Jibril, mengapa pula yang beri hutang lebih afdal daripada beri sedekah? Beri hutang ni boleh balik pula, yang beri sedekah ni tak ada balik dah. Macam mana lebih afdal? Lalu malaikat Jibril berkata, kerana seseorang yang meminta sedekah itu mungkin dia sudah ada. Dia sudah ada keperluannya, minta sedekah lagi. Adapun orang yang berhutang ni, orang yang benar-benar berajak dan tersepit kehidupannya. Orang yang main minta hutangnya orang susah sungguh. Jadi tolong orang susah sungguh. Imam Malik bin Anas dan mereka yang sependapat dengannya berpegang dengan pendapat ini. Tapi ramai juga di kalangan ulama mengatakan memberi sedekah lebih afdal daripada berhutang. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Imam Malik berdalil dengan hadis ini. Adapun fadilat sedekah, ada lagi dalil yang lain. Di antaranya ayat Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan harta bendanya pada jalan Allah, laksana orang yang menanam satu biji benih, lalu tumbuh daripadanya 7 tangkai, dan tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji, 700 kali ganda. Ayat Quran mengatakan demikian. Hadis ni mengatakan memberi hutang 18 kali ganda. Yang ini 700 kali ganda. Jadi dalam bab ni ulama khilaf. Khilaf dalam perkara ini. Tiba-tiba di dalamnya ada sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai arak yang lazat diminum. Sungai-sungai madu yang ditapih bersih. Tiba-tiba di dalamnya kubah-kubah daripada mutiara. Buah-buahan yang banyak. Buah-buah delimanya. Buah-buah delimanya laksana timba-timba. Besar buah delimanya. Dan dikatakan buah delimanya laksana besar seekor unta. Dan di dalamnya burung-burung yang berterbangan. Lalu malaikat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, innaha lana'imah? Rasulullah cerita, dalam syurga tu aku tengok banyak burung berterbangan. Lalu Abu Bakar kata, sedap ke burung dalam syurga ni? Kalau sembelih makan sedap ke? Jawab Nabi SAW, akaltuha an'amu minha wa inni la arju an ta'kula minha. Aku makan, kata Nabi, dihidangkan kepada aku dan memang terlalu lazat. Dan aku harap engkau pun boleh makan nanti, kata Nabi pada Abu Bakar. Di mana hidangan burung ni disebut dalam Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, walahmi khairin mimma yatakhayyarun. Di antara makanan syurga itu lahmi tayrin mimma yatakhayyarun, dan daging burung-burung apa yang kamu pilih. Perlu diketahui bahawa makanan syurga ni bukan lagi untuk kenyang.
kerana tidak lapar dalam syurga. Semua makanan dan minuman adalah untuk kelazatan. Untuk kelazatan, bukan untuk kenyang lagi. Kerana sudah kenyang, tidak ada lapar lagi. Dan Nabi SAW melihat tepi-tepi kolam Kautsar itu, di tepi kolam Kautsar itu ada kubah-kubah yang berongga daripada mutiara, permata, dan dilihat tanahnya meski yang harum. Kemudian ditunjukkan kepada Nabi SAW neraka, tunjuk neraka pula. Tiba-tiba di dalamnya penuh dengan murka Allah, hukuman dan azabnya. Kalau dicampur ke dalamnya batu-batu dan besi-besi, nescaya api neraka itu memakannya. Tiba-tiba Nabi SAW melihat golongan manusia yang memakan bangkai. Ditanya, siapakah dia wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, itulah dia mereka yang memakan daging manusia, yang mengumpat, yang mengancam, yang mengumpat sesama saudara se-Islam. Dan Nabi melihat malaikat Malik yang menjaganya sentiasa masam muka, tak senyum langsung. Malaikat lain nampak senyum juga, tapi malaikat yang jaga neraka ini mukanya masam, sentiasa kelihatan marah. Nabi SAW memberi salam kepadanya, dia menjawab salam. Dan dikunci pintu, dikunci neraka kerana kedatangan Nabi SAW.